Dan ingat, wa idh is makna ingat ya. Wa idh qala Allah, dan ingat ketika Allah berkata. Jadi perkataan ini sama ada di dunia ataupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pagi ini kita sambung ayat 116. Baik, pagi ini kita akan habiskan suratul Maidah. Kalau awal-awallah kita habis, kalau lambat-lambatlah kita habis. Ayat 116 suratul Maidah. Ayat 116 suratul Maidah. Sambung kisah Nabi Isa alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingat, wa idh qala is makna ingat ya. Wa idh qala Allah, dan ingat ketika Allah berkata. Jadi perkataan ini sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sama ada di dunia ataupun di akhirat ya. Ada ulama berpendapat dialog ini ataupun pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa ini berlaku di dunia. Ada ulama menyatakan ia berlaku di akhirat ya. Jadinya perkataan is dalam bahasa Arab perkataan is dalam bahasa Arab biasanya merujuk kepada 5 madha, perkara yang telah lepas. Ya, is dalam bahasa Arab biasanya merujuk kepada perkara yang lepas. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingat ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Dah lepaskah atau belum? Dah lepas kan? Dah lepas berlaku dah. Wa idh qala Nuhun, dan ingat ketika Nabi Nuh berkata. Dah lepas atau belum? Dah lepas. Jadi idh tu telah lepas. Idh tu telah lepas. Kalau iza, dia benda akan datang. Iza tu akan datang. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang bantuan Allah dan fath, pembukaan. Masa ayat ni diwahyukan, dah datang ke belum? Belum lagi. Belum lagi. Nasrullah tu belum ada, bantuan daripada Allah. Al-Fathu, pembukaan Mekah tu belum berlaku lagi. Jadi ayat tu salah satunya merujuk kepada Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Jadinya iza dia rujuk kepada perkara yang akan datang. Itu iza. Is dia rujuk kepada perkara yang telah lepas. Ya. Jadi dalam ayat ni dia guna iza ke is? Is lepas. Jadi kata sebahagian ulama, persoalan ini yang mana Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Isa ni berlaku di dunia. Telah lepas berlaku di. Tapi kata sebahagian ulama dah, dia bukan di dunia ni. Dia bukan di dunia tapi di akhirat. Ya, di akhirat.
Ya. Jadi is dalam ayat ni kata sebahagian ulama dalam erti mana ketika kata iza akan datang. Bukan is dengan makna telah lepas, is tu dengan makna iza akan datang. Ya. Nanti Allah Ta'ala akan tanya Nabi Isa AS. Sebab ada ayat yang lain sebut yauma yajma'ullahu rusula. Pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan himpunkan para rasul. Allah Ta'ala akan tanya seorang. Ya. Jadi berdasarkan ayat tu, maka dialog ni ayat 116 ni kata sebagian ulama berlaku pada hari akhirat nanti, belum berlaku. Ya. Baik, itu is dengan idza. Ya. Wa idz qala Allah, dan ingat ketika Allah akan berkatalah pasal akhirat akan ni. Dan ingat ketika Allah akan berkata kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam. Ya, Isa anak Maryam. Allah panggil Isa dengan namanya, Isa ibn Maryam. Ya. Para nabi, para rasul dipanggil dengan nama di dalam Al-Quranul Karim, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil dengan nama, sebaliknya dipanggil dengan pangkat. Itu pangkat nabi dan juga pangkat rasul. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Jadi kalau panggilan nabi itu, panggilan nabi dalam Quran merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya. Adakah engkau, wahai Isa, berkata kepada manusia, engkaukah yang ajak manusia, dakwah kepada manusia, ittakhiduni, ambillah aku, jadikanlah aku, yakni Isa, wa ummiya, dan ibuku yakni Maryam, ilahaini, sebagai dua Tuhan, min dunillah, lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dalam keyakinan sebahagian masyarakat pada hari ini menganggap bahawa Nabi Isa alaihi salam sebagai sebahagian daripada Tuhan. Menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, maknanya dia Tuhan lah. Ya, jadi permintaan, doa dan sebagainya diminta kepada Nabi Isa, tidak diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya nak minta pengampunan dosa, minta kepada Nabi Isa. Nak minta syafaat, ya, bagilah syafaat, minta kepada Nabi Isa, tak minta kepada Allah. Nak minta keberkatan, minta kepada Nabi Isa, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya minta kepada Nabi Isa. Ya. Jadi situ seolah-olah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadinya kenapa pula Maryam ni, mak Nabi Isa ni, dia mengaku jadi Tuhan ke? Orang Nasrani sembahkah Maryam ni sebagai Tuhan? Tidak kan? Tapi dalam ayat ni kata dalam ayat ni kata, Isa, kamukah yang ajak manusia supaya jadikan kamu dan ibu kamu sebagai dua Tuhan? Nampak? Dua Tuhan. Sedangkan yang disembahnya, yang diminta adalah Isa aja. Mak Nabi Isa, Maryam tak terlibat. Tapi dalam ayat ni dua-dua sekali terlibat. Dua-dua sekali terlibat. Ada Kristian yang sembah. Ada Kristian yang sembah, ya. Ada Kristian yang sembah ibu Maryam. Satu jawapan, ya. Satu jawapan. Jawapan yang kedua, walaupun Maryam itu bagi sebahagian besarnya tidak disembah sebagai Tuhan, tidak disembah sebagai Tuhan, akan tetapi dalam keyakinannya bahawa Isa itu sebagai anak Tuhan sudah tentu tidak dilahirkan oleh manusia. Ya, Isa itu sebagai anak Tuhan. Siapa yang lahirkan anak Tuhan? Maryam. Jadi adakah anak Tuhan lahir dari manusia? Tak ada, jadi macam tu. Jadi seolah-olah juga
Maryam juga dianggap sebagai Tuhan. Ya. Maryam juga dianggap sebagai Tuhan. Selain daripada jawapan yang pertama tadi, ada orang juga sembah Maryam sebagai Tuhan. Ya. Jadi sinilah kenapa dikatakan dua Tuhan tu. Nabi Isa sebagai satu Tuhan, Maryam sebagai satu lagi Tuhan. Ya. Ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kamu jadikan aku dan ibu aku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadinya daripada ayat ini kita faham bahawa doa tidak boleh diminta kepada Nabi Isa alaihi salam. Doa tak boleh diminta kepada Nabi Isa kerana Nabi Isa tidak tahu. Nabi Isa tidak tahu. Ya. Dan Nabi Isa tidak diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa kita. Sama jugalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Muhammad tidak diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita nak minta wahai Nabi bantulah kami, itu agak muskil sikit. Ya, seolah-olah macam Nabi Isa lah, wahai Isa bantulah kami, wahai Isa ampunilah dosa kami, wahai Muhammad bantulah kami, wahai Muhammad ampunilah dosa kami. Ada persamaan di antara perbuatan minta kepada Nabi Isa dengan minta kepada Allah Subhanahu, dengan minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kemurnian akidah kita supaya tidak berlaku kekeruhan dalam akidah adalah dengan solid kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dalam erti kata doa lah. Ya, minta dalam erti kata doa tu hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta tolong sesama manusia ini, itu lain. Itu disuruh oleh Allah. Minta tolong kan, wa ta'awanu, tolong-tolong. Itu bukan minta doa, itu minta tolong. Siapa suruh? Allah suruh. Allah suruh minta tolong kan. Minta tolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Maknanya minta tolong lah. Tolong ambil barang tu kejap, tolong ambil barang tu kejap. Itu minta tolong. Kalau minta doa ni, kawan kita tak ada kat sini, kita pun doa, wahai Pi'ah bin Tul. Itu doa tu bukan minta tolong, tu minta doa. Minta doa kepada dia. Kan dia ada depan kita, kita minta tolong. Itu beza minta tolong dengan minta doa. Minta doa kepada Allah, ya. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Nabi Muhammad, kita nak minta wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak ada sini. Jadi dia diminta doa lah. Kan? Itu beza di antara minta doa dengan minta tolong, ya. Jadi tak boleh, ya, doa kepada makhluk, minta kepada makhluk ni satu perkara yang merosakkan akidah kita, ya. Baik, jadi dalam akidahnya ada keyakinan bahawa Isa dan Maryam adalah dua Tuhan selain daripada Allah. Jadi persoalan ni, perbuatan ni ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, ya. Maka Nabi Isa menjawab sebagaimana dalam Quran, qala, kata Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya, maha suci engkau. Kenapa dia sebut subhanak dulu sebelum jawab? Kerana persoalan menjadikan Isa sebagai Tuhan ini adalah satu persoalan yang sangat-sangat besar. Ya, sangat-sangat besar, ya. Jadi dimulakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak ada bagi aku untuk aku berkata satu perkara yang ma laysa li bihaq, yang tidak ada hak bagi aku untuk berkata demikian. Maknanya orang yang sembah Nabi Isa alaihi salam itu bukanlah daripada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Ya, bukan daripada ajaran Nabi Isa AS. Sebab itu, kalau kita tengok dalam dialog-dialog di antara orang Islam dengan orang Kristian, ya, ada cabaran daripada pendakwah Islam, misalnya Syekh Ahmad Didat, ya, dan sebagainya, Syabir Ali dan sebagainya. Mereka meminta supaya lawan debat mereka itu membawakan dalil di dalam kitab suci Bible, satu ayat, dua ayat
bahawa Jesus Nabi Isa tu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, mereka mencabar para lawan debat mereka tu, bawalah satu dalil daripada kitab suci Bible bahawa Nabi Isa atau Jesus tu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada atau tidak? Jadi dalam dialog-dialog yang kita lihat tu tidak ada. Mana tidak ada satu ayat pun bahawa Nabi Isa atau Jesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang dia ajak perlu sembah Tuhan, apa Lord, my Father Lord, adalah dan sebagainya. Tapi tak ada satu ayat yang Jesus atau Nabi Isa mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi samalah dalam Quran, dalam Bible ada persamaan bahawa Tuhan bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Jadi sini Allah rakamkan jawapan Nabi Isa tu. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku kata benda yang tidak ada hak bagiku. Jadi apa yang Nabi Isa kata? In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku berkata demikian, aku kata aku ni Tuhan, sembahlah aku, mintalah segala-galanya kepada aku, faqad alimta, maka engkau mengetahui. Kalau Nabi Isa kata Allah Ta'ala mengetahui. Sebab apa? Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Engkau ya Allah tahu apa yang ada dalam diri aku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam zat kamu ya Allah. Mana Nabi Isa tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala secara dalam, rahsia-rahsia Allah tu, tapi Allah Taala tahu rahsia Nabi Isa alaihi salam. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui perkara-perkara ghaib. Jadi daripada ayat ni kita dapat faham bahawa satu aspek yang penting ialah kemanusiaan Nabi Isa alaihi salam. Kemanusiaan Nabi Isa, Nabi manusia tu seorang manusia satu, dan Nabi Isa alaihi salam ni tidak mengetahui perkara-perkara ghaib. Begitu juga dengan para nabi, para rasul yang lain, mereka juga manusia dan mereka juga tidak mengetahui perkara-perkara ghaib. Jadi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim tentang perkara-perkara ghaib ini. Boleh pakai itu tak? Boleh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ala ghaibihi ahada. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Ta'ala yang mengetahui perkara-perkara ghaib, maka tidak menzahirkan atas perkara ghaib itu kepada sesiapa pun. Allah tidak zahirkan kepada sesiapa pun, kecuali sikit-sikit Allah Ta'ala bagi illa manirtadha, melainkan kepada sesiapa yang Allah redha. Allah redha kepada orang tu, Allah Ta'ala bagi rahsia. Siapakah orang yang Allah Ta'ala redha tu? Siapakah orang yang Allah Ta'ala redha tu? Mir Rasul. Min ni min bayan, keterangan. Siapakah orang yang Allah Ta'ala redha? Bukan semua orang. Bukan ustaz, bukan syekh, bukan tuku, bukan. Hanya Rasul sahaja. Illa manirtadha mir Rasul. Orang yang Allah redha tu, Allah bagi tahu rahsia-rahsia tu adalah di kalangan Rasul sahaja. Illa manirtadha mir Rasul. Jadi asasnya, basicnya Nabi Isa Rasul. Nabi Isa pun tidak mengetahui perkara gaib. Nabi Isa tidak mengetahui perkara gaib kecuali sikit je Allah Ta'ala bagi. Jadi Nabi Isa tidak mengetahui apa yang kita minta kepada dia. Nabi Isa tak tahu. Nabi Isa tidak mengetahui apa yang kita minta. Nabi Isa tidak mengetahui apa yang kita lakukan dan sebagainya. Sebab Nabi Isa itu
bukan Tuhan, bukan anak Tuhan dan sebagainya. Dia hanyalah manusia yang terpilih menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang kita takut bila orang tu tahu, kata dia tahu perkara gaib, dia tahu dalam hati. Saya tahu dalam hati tuan-tuan perempuan ni ada apa ni. Kan kita pun bimbang, was-was kan. Ada tipu je tu. Tipu ya, tak ada orang tahu perkara gaib kan. Ya. Tak ada orang tahu perkara gaib. Kalau orang tu tahu perkara gaib pun dia sebut sebagai firasat, dia tak akan berbangga-bangga dengan perkara gaib yang diketahui itu. Dia pun tak tahu sangat perkara gaib itu, kebetulan saja. Ya, kebetulan saja, ya. Contoh dia begini, kebetulan, ya. Katalah seorang datang jumpa orang soleh, ya. Jumpa orang soleh. Ini cara, ya. Jumpa orang soleh, ya. Jumpa orang soleh, Tuan Syekh, saya nak tanya satu soalan ni. Saya nak tanya satu soalan atau dua soalan, ya. Baik, sebelum orang tu tanya tu, sebelum orang tu tanya, Tuan Syekh ni pun cerita tu kebetulan tak soalan dia nak tanya. Habis cakap tu, Tuan Syekh tak tahu pun, cuma saja sembang. Tadi nak tanya apa? Saya Tuan Syekh cerita tadi tu, saya nak tanya soalan tu, dah cerita, dah tak payah tanya lah. Jadi dia sendiri tak tahu. Dia tak tahu. Firasat dia sendiri tak tahu. Dia tak tahu. Kan? Kalau dia bangga, sebenarnya memang saya tak tahu. Saya dah tahu dah. Itu ada persariak tu. Itu ada persariak, ya. Itu ada pembohongan tu, Itu ada pembohongan, ya. Dia sendiri tak tahu. Allah bagi ilham sikit je. Allah bagi ilham. Cakap soal tu, dia bercakap sikit. Tadi nak tanya apa? Saya nak tanya yang Tuan Syekh cerita tu lah. Dia tak kata apalah, diam je. Pasal Allah bagi ilham sikit. Tapi dia sendiri pun tidak mengetahui. Ya, dia sendiri tidak mengetahui. Itu boleh dia terima. Itu boleh dia terima. Tapi kalau dia kata, saya dah tahu dah. Ya, lepas tu saya cerita yang tu tadi tu. Soalan tu semua. kan? Kadang-kadang kita bukan nak tanya soalan tu, tapi kita rasa segan pula nak cerita rahsia. Tu Syekh cerita tadi itulah yang saya nak tanya, kita malah nak cerita lah kan. Dia kata sebenarnya saya dah tahu dah yang tu tanya. Kita pun iyalah. Tapi kita tahu kata dia berbohong. Kita tahu dia berbohong. Baik. Kenapa? Konsep dia, kunci dia, Allah Ta'ala yang mengetahui perkara lain. Kemudian kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa amartani bihi. Tidaklah aku kata bagi mereka, dia lanjutkan lagi apa yang Nabi Isa ajak ni, illa ma amartani, melainkan apa yang kau suruh aku dengannya. Apa yang Allah Ta'ala suruh, ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Allah Tuhan kamu. Sembah Allah je. Itu dakwah yang diajak oleh Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi dakwah para rasul ni adalah sama. Dakwah para rasul adalah sama, iaitu sama dari sudut tauhid. Semua rasul mengajak perkara yang sama, iaitu tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Nuh sama, Nabi Musa sama, Nabi Isa, semua tauhid yang sama. Cuma yang berbezanya adalah berbeza syariat. Berbeza syariat sahaja, ya. Berbeza syariat. Jadi solat Nabi Isa mungkin ada sedikit beza dengan solat kita. Solat Nabi Nuh, Nabi Musa mungkin ada beza sedikit dengan kita. Zakat Nabi Isa, Nabi Musa mungkin ada beza sedikit dengan kita. Kerana itu masuk dalam syariat. Tetapi dari sudut tauhid, mengaku tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang sama. Di sini kita tengok persamaan. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah. Allah tu adalah Tuhan kamu, Tuhanku dan juga Tuhan kamu, ya. Persamaan dari sudut tauhid. Jadi tauhid inilah perkara yang paling besar sekali. Tauhid inilah perkara yang paling besar sekali. Kalau kita masuk dalam kubur, soalan yang dia tanya antaranya apa dia? Ma rabbuka. Ma rabbuka kan man rabbuka.
Tak apa, kita tak tahu jawab soalan, tak apa, kita tahu jawapan je. Kan? Kita tahu Allah itu soal syariat ke soal akidah tu? Akidah, tauhid. Okey, Tuhan, tentang Tuhan. Soalan yang kedua, mak imam muka. Belum lagi tak? Tu tempat soalan tu. Nabi dulu tak? Siapa Nabi? Muhammad Nabi. Itu akidah ke syariah? Akidah tu. Akidah. Soalan akidah. Betul? Imam. Tak apalah, tak susun, tak apa kan. Yang penting boleh jawab sudahlah. Kan? Mungkin dia tak tanya semua soalan, dia tanya satu soalan boleh jawab clear, nampak yakin, Pak Ragu Allah Ta'ala kan. Kan? Macam kita interview lah kan. Set soalan banyak, ada 50 soalan. Tanya 2-3 soalan, nampak okey ni. Tak payah tanya kan. Tempat halal dulu kan. Jadi maknanya soalan yang pertama, soalan yang kedua, soal akidah. Soal akidah. Termasuklah lepas tu Quran dan sebagainya, akidah juga. Soal akidah kan. Jadi persoalan besarnya dia tidak tanya lagi soal syariat. Tak tanya lagi soal solat, tak tanya lagi soal zakat, tak tanya lagi amalan-amalan. Dia tanya soal akidah dulu. Kerana akidah adalah perkara yang paling besar. Jadi semua Nabi dia ajak ani'budullah rabbi wa rabbakum. Kemudian Nabi Isa berkata lagi, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi ke atas mereka, ke atas umatku Nasrani itu, madum tu fihim, selagi mana aku berada di kalangan mereka, aku hidup di bumi ini bersama-sama dengan mereka. Mana Nabi Isa tahulah orang ni buat apa, orang ni dia tahulah cerita tu, dia nampak. Tetapi bila mana Allah matikan, falamma tawaffaitani, dan apabila engkau wafatkan aku. Jadi Nabi Isa dah wafat belum? Tapi sini kata wafat. Sini kata wafat. Sini kata wafat. Dalam akidah kita, Nabi Isa belum meninggal dunia. Dalam akidah kita, Nabi Isa belum meninggal dunia. Jadinya dalam ayat ni dikatakan falamma tawaffaitani, apabila engkau wafatkan aku. Jadi dalam Al-Quran, wafat ini dia ada 3. Yang pertama wafatul maut. Wafat maut. Kataan wafat tu apabila engkau wafatkan aku, wafat dalam Quran ada 3 penggunaan. Yang pertama wafat maut. Contohnya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Ta'ala wafatkan jiwa. Allah Ta'ala wafatkan jiwa hina mautiha, apabila tiba waktu matinya. Itu wafat mati. Wafat mati. Yang kedua wafat tidur. Wafat tidur. Mati juga. Wafatun naum. Naum tu makna tidur. Huwallazi yatawaffa kum bil lail. Allah Ta'ala yang wafatkan kamu. Allah Ta'ala yang wafatkan kamu pada waktu malam. Mana wafat? Wafat tidur. Wallazi yatawaffakum bil laili wan nahar. Lagi semua. Allah Ta'ala yang wafatkan kamu pada waktu malam dan pada waktu siang. Jadi kalau seseorang tu tidur, kita boleh kata dia wafat. Kan? Orang tanya suami mana? Wafat dah.
Kita masuk wafat ni, wafat tidur. Kan? Jadi dia pun dalam WhatsApp group, duka cita dimaklumkan, suami kepada Hajah Salwa telah pun wafat. Kan? Kita nak gurau ya, nak gurau wafat tidur kan. Dia faham wafat mati. Ini penggunaan dia. Viral lah. Baik, itu wafat yang pertama, wafat tidur. Yang kedua wafat wafat mati yang pertama. Yang kedua wafat tidur. Yang ketiga wafat angkat. Ini Nabi Isa ni. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka. Wafat angkat. Wahai Isa, ya Isa, ya Isa, inni, aku, yakni Allah, mutawaffika, wafatkan kamu dan angkat kamu. Wafatkan ni makna angkat. Ataupun wafat ni makna sempurna. Sempurnakan kamu dan angkat kamu. Boleh tak? Wafat makna sempurnakan ya. Ataupun makna angkat. Jadi dalam i'tiqad kita berdasarkan hadis-hadis yang banyak dan sahih menyatakan bahawa Nabi Isa belum meninggal dunia. Ya, belum meninggal dunia, dia akan turun pada akhir zaman nanti untuk membunuh Dajjal. Jadinya ayat ni, falamma tawaffaitani, apabila engkau wafatkan aku, yakni wafat yang mana? Yang ketiga, wafatul raf'i. Wafat angkat. Wafat angkat, bukan wafatul maut, bukan wafatul naum, wafat tidur ya. Jadi wafat tu boleh guna tiga-tiga tu ya. Jadi kalau engkau wafatkan aku, yang engkau angkatkan aku tu, kunta antar raqib alaihim, engkaulah yang memerhatikan ke atas mereka. Mana Nabi Isa dah tak ada dah. Dia tak melihat sekarang apa yang berlaku, dia tak tengok dah. Walaupun dia hidup di langit sana tu, dia belum mati, tapi dia tidak melihat, dia tidak menyaksikan apa yang berlaku sekarang ini. Kerana apa? Kerana dia manusia. Dia tidak diberi kuasa untuk menyaksikan kita buat sedemikian. Yang menyaksikan tu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau ya Allah atas tiap-tiap satu menjadi saksi ya, menjadi saksi. Baik, sini ya, satu ayat yang sangat sedihlah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dalam riwayatnya diceritakan Rasulullah ulang ayat ni daripada sembahyang malam tu sampai pagi. Ya, ayat ni lah ayat 118 ni. 18. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, ni sambung lagi perkataan Nabi Isa tu. In tu'adzibhum, kalau engkau azab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Jadi maknanya ni satu pengharapan lah. Maknanya seolah-olah kalau boleh janganlah azab. Kalau engkau azab, mereka hamba-Mu juga. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk ya. Dan kemudian wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha aziz, perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Sini sepatutnya ayat ni bila kata ampun, kalau engkau ampunkan, sepatutnya hujung ayat tu sesungguhnya engkau maha, sepatutnya maha pengampun. Kan? Maha pengampun. Wa in tahu, kalau engkau ampunkan sesungguhnya engkau maha. Tapi sini dah, kalau engkau ampunkan mereka, maka engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia tak apa teli sikit. Tak apa teli sikit. Jadi sini dia penutup dia fa innaka antal azizul hakim tu, dia bukan kembali kepada taghfir sahaja. Dia bukan kembali kepada taghfir sahaja. Dia kembali kepada dua tadi tu.
in tu'adzibhum in taghfir lahum. Kalau engkau azab mereka dan kalau engkau ampunkan mereka, maka engkaulah Al-Aziz Al-Hakim. Dia kembali penutup kepada dua ayat sebelum ni. Kalau engkau azab mereka, engkau maha perkasa, tak ada masalah, Allah boleh azab. Kan? Kalau kembali kepada yang ni saja, engkau ampunkan mereka, sepatutnya engkau maha pengampun. Kan? Jadi dia nak penutup ni kembali kepada dua ni. In tu'adzibhum wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Engkau boleh mengazab sebab engkau maha perkasa, kau ampun pun engkau bijaksana. Jadi dia tak guna perkataan ghafur, ghafar, pengampun. Dia guna azizul hakim kerana nak kembali kepada dua ayat sebelum tu. In tu'adzibhum, kalau engkau azab mereka, wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan mereka. Ini munasabah kata innaka antal azizul hakim. Ya. Baik, jadi dalam hadisnya Nabi baca ayat ni ulang-ulang. Nabi baca ayat ni ulang-ulang sehinggalah Allah menghantar malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Allah menghantar Jibril kepada Nabi SAW dan Allah meminta Jibril sampaikan bahawa Allah akan mendapatkan redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna sanurdika fi ummatika. Inna sanurdika fi ummatika. Sesungguhnya kami, yakni Allah, akan meredhakan engkau wahai Nabi Muhammad dalam urusan umatmu. Maknanya satu harapan kepada kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membela kita pada hari akhirat nanti, dan Allah Taala akan bagi apa saja yang Nabi Muhammad minta sehingga Nabi Muhammad redha. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam redha. Itu inna sanurdika fi ummatika, ya. Kami akan redhakan engkau wahai Nabi Muhammad dalam hal umat kamu. Jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu pembela kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu sebab itu kita kena memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena betul-betul sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita bulan Maulid ni, bulan Maulid. Saya kadang-kadang tanya-tanya juga, adakah kita yang sambut Maulid ni betul-betul sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab pengalaman saya nak cerita satu peristiwa, ceringkah je. Saya ceramah Maulid malam tu, lebih kurang yang hadir 250 orang. Malam tu 250 orang, surau kan, meriah, penuh. Subuh pagi esok saya pergi semayang surau yang sama, ada 10 orang. 10 orangnya. 10 orang tu yang tak datang Maulid malam tadi. AJK surau yang pakai syuk Melayu sampin malam tadi tu, seorang pun tak ada subuh pagi tu. Jadi bila saya kenal tu, yang sambut malam tadi ni Maulid ni, betul sayang pada Nabi ke? Tapi tak datang subuh pagi tu. Kalau tak datang subuh pagi tu, makna subuh-subuh lain pun tak datang juga. Kan? Jadi saya tertanya-tanya, betulkah yang sambut ni sayang sungguh pada Nabi ataupun saja-saja seronok-seronok? Kan? Jadi kalau kita seronok-seronok saja, belum benar-benar sayang kepada Nabi SAW. Jadi bimbang-bimbang kita ni munafik lah. Bimbang-bimbang kita munafik lah. Bukan kata salah, dia sambut tu patut nak bagi orang sayang lah, nak bagi orang sayang pada Nabi tu. Tapi kita yang datang tu, malam ni ada Maulid, jomlah datang. Lepas Maulid ada makan, ada kambing, jom datang. Kalau tak datang okey.
Itu datang. Lepas tu tak datang lah. Tak datang lah. Kan? Bila pula? Bila ada lepas Maulid, ada apa lagi? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kita datang pula lah. Jadi datang tu bukan kerana Allah, bukan kerana sayang kepada Nabi, pasal ada makan. Tapi Masjid Surau kenal aja, bukan Tuhan ajak orang datang. Tapi masalah orang tu, masalah kita ni lah, masalah kita ni. Datang tu kerana makan kah? Kerana Allah, kerana sayang kepada Nabi. Itu kita kena soal balik diri kita masing-masing muhasabah diri kita. Baik, kemudian akhirnya ayat 119, qala Allahu, kata Allah, hada yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum, pada hari ini akan bermanfaat akan orang yang benar oleh kebenaran mereka. Benar dari sudut niat mereka, benar dari sudut keikhlasan mereka, ya. Jadi kalau sambut Maulid tu, dia hati dia benar kerana sayang sungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanfa'us sadiqina sidquhum, akan memberi manfaat orang yang benar oleh kebenaran mereka. Tapi kalau sambut Maulid tu bukan benar-benar sayang kepada Nabi, kerana aku AJK masjid, aku AJK Surau, memang kena buat. Kalau tak buat nanti orang tanya, buat je lah, kan? Mana? Kita belum benar-benar sidq itu belum ada. Niat yang benar tu belum ada, niat yang ikhlas tu belum ada. Jadi kalau tak ada niat yang benar yang ikhlas tu, la yanfa'us sadiqin, tidak akan memberi manfaat kepada orang yang melakukan sedekah. Jadi kita kena pastikan niat kita benar-benar tulus kerana Allah Subhanahu wa taala, yanfa'us sadiqin sidquhum. Jadi bagi orang yang benar ni, bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam syurga itu selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha terhadap mereka dan mereka juga redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah redha dan mereka redha terhadap Allah. Jadi sebut Allah redha dulu. Allah redha, barulah mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ayatnya, frasa dia lebih kurang sama dalam beberapa ayat Quran pun macam tu juga, ya. Dalam surah Bayyinah tu, ingat tak surah Bayyinah? Lam yakunil ladzi, tu hujung dia macam mana? Innal ladzina amanu wa amilus solihat tawassaw. Itu surah Al-Asri. Surah Bayyinah jangan macam ni, jangan kita lam yakunil ladzina kafaru, hujung tu. Innal ladzi, ada innal ladzi kan, tak ada. Dan nak tengok frasa ayat ni sama tak? Surah Bayyinah, ulaika hum syarrul bariyah, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama, ya. Itu bagi orang yang takut. Dalikal liman khasyia rabbah, orang yang takut kepada Allah. Ini dalikal, itu adalah kejayaan yang besar. Kejayaan besar, dapat redha Allah, dapat masuk ke dalam syurga. Jadi kalau niat kita syurga, insya-Allah lah kita masih lagi ikhlas. Kalau niat kita redha Allah, kita memang ikhlas. Ya, jadi beramal kerana syurga pun masih lagi dalam kategori ikhlas. Beramal kerana syurga masih lagi dalam kategori ikhlas, ya. Dan akhirnya lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna, bagi Allah kekuasaan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Bukan makhluk yang berkuasa, bukan orang yang sembah Nabi Isa tu ada kuasa dan sebagainya, tidak ada, ya. Ditutup ayat ni, Allah yang mempunyai kekuasaan, semuanya adalah milik
bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis kita pagi ni sedikit sebanyak tentang surah Al-Maidah, dan insya-Allah nanti kita sambunglah surah Al-An'am. Kita khatam dulu pagi ni untuk surah Maidah. Ada soalan apa? Maknanya kira-kira tu surah-surah yang major tu kita dah lalui dah. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, ya. Sahabat Nabi surah Al-Baqarah saja dia ngaji dengan Nabi sama niyasanawat selama 8 tahun. Surah Baqarah saja 8 tahun kan. 8 tahun. Jadi kita surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah lebih dah 10 tahun ni. Sikit lah tu. Apa dah? Surah Maryam. Macam mana? Belum lagi tak? Maryam dulu kita mula dari Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kita ikut sunan tu. Ikut sunan tu. Ya. Ya, Nabi ulang-ulang lah, ulang. Ya, macam mohon kepada Allah. Sebab Nabi bimbang. Sebab ayat tu menyatakan kalau engkau azab, mana Allah boleh azab. Jadi Nabi bimbang umat Nabi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Jadi maknanya macam Nabi harap kalau boleh jangan azab lah. Kalau boleh in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Macam kita lah, orang tu buat salah kan, kita nak minta kalau boleh maafkanlah. Tak, bahasa kita tak itu. Kalau Tuhan nak hukum dia, itu kuasa Tuhan lah. Kalau Tuhan tak menghukum, maka Tuhan seorang yang pemurah. Kita guna ayat macam tu. Kalau kita kata Tuhan tak usah hukumlah dia, itu direct sangat. Seolah-olah kita bagi arahan. Kan? Kita bagi arahan kepada bos kita, jangan hukum dia bos. Siapa kita? Macam masa Tuhan jangan siksa dia. Kita hamba. Pasal apa kita arahkan Tuhan? Kita nak minta kepada Tuhan, kalau engkau azab, mereka tu hamba engkau. Kalau engkau ampunkan, engkau maha perkasa, maha bijaksana. Ya. Kalau Tuhan nak hukum dia, nak buang kerja ke apakah, itu hak Tuhan. Tuhan ada kuasa. Tapi kalau Tuhan maafkan, Tuhan maha pemaaf, maha apa? Bahasa kita bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Ya. Itulah maknanya bahasa Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap Nabi dalam hadis mempunyai doa yang mustajab. Ya, setiap Nabi mempunyai doa yang mustajab, tetapi dalam hadis Nabi SAW memaklumkan bahawa setiap Nabi itu telah menggunakan doa tersebut. Setiap Nabi telah menggunakan doa tersebut kecuali Nabi Muhammad SAW simpan pada hari akhirat nanti. Itulah maknanya Nabi simpan doa tu untuk memohon keampunan, syafaat pada hari akhir. Nabi simpan dulu. Sebab Allah Ta'ala bagi peluang dah. Satu doa yang mustajab, Nabi simpan nak guna pada hari akhirat nanti. Nabi-Nabi lain semua dah guna dah. Ya, ada kaitan. Ya. Apa dia? Pengajaran ayat 116, 100 sampai situ, ya. Kita baca situ kemanusiaan, keinsanan seorang rasul, seorang nabi, ya. Macam mana sekalipun seorang nabi, seorang rasul itu tetap manusia. Ya. Bagai manusia tidak mengetahui perkara ghaib dan sebagainya, ya. Yang kedua, tauhid sama. Ya, tauhid adalah sama. Semua nabi, ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya, aku tak kata melainkan apa yang kau suruh. Ya, itu sembahlah Allah. Jadi tauhid adalah sama di antara semua nabi. Lebih-lebih lagi kalau dalam kes kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa, ya. Jadi kalau kemanusiaan rasul ni kita kena jaga sungguh-sungguh, ya. Sebab dalam
dalam Islam pun dah ada bunga-bunga nak mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada bunga-bunga nak mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia Muhammad zahir, Muhammad batin. Dia tak berapa ada kumpulan sangat, tapi dia ada idea tu. Muhammad zahir, Muhammad batin. Muhammad zahir ni, Muhammad ni manusia dari sudut zahir. Dia makan, minum, ada darah dan sebagainya. Tapi Muhammad dari sudut batin ni adalah Tuhan. Bukan liberal tak ada langsung, dia tak kacau langsung. Ini kumpulan batin sikit ni. Muhammad batin tu adalah Tuhan. Jadi seolah kita boleh sembah Muhammad kerana kita sembah Tuhan sebenarnya. Muhammad tu adalah sebahagian daripada Tuhan. Zahir dia manusia lah, dia makhluk zahir dia, tapi hakikatnya dia adalah Tuhan. Dia ada bunga-bunga ke arah tu dengan konsep Muhammad zahir, Muhammad batin. Jadi kalau kita ada benda yang sebegitu, apa beza kita dengan Nasrani ni yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, sebahagian daripada Tuhan, minta hajat apa semua kepada Nabi Isa, kan? Jadi kita kena waspada dengan bunga-bunga nak mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tegak wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad tu Rasulullah. Itu dasar akidah kita, Muhammad Rasulullah. Ya, wallahu a'lam. Ya, sebab syariat batal sebab kita tak ikut syariat umat Nabi tu. Kan? Kita umat Muhammad, kita tak ikutlah syariat umat Nabi Isa. Kita tak ikutlah syariat umat Nabi Musa dan sebagainya. Iyalah, dia patutlah kan, pasal dia dah jadi umat Nabi Muhammad dah. Kan, Nasrani itu dia jadi umat Nabi Muhammad dah. Bila Nabi Muhammad lahir, semua jadi umat Nabi Muhammad. Patut syariat tu dia kena ubah lah. Tapi masalah syariat tu datang selepas akidah. Datang selepas akidah tauhid. Dia mengaku dulu Muhammad Rasulullah, baru dia boleh terima syariat Nabi Muhammad. Jadi sekarang dia tak mengaku Muhammad Rasulullah, macam mana dia nak terima syariat Nabi Muhammad? Jadi tak timbul lagi isu syariat kerana masalah akidah tu tak selesai. Sebab dia mungkin mengaku Isa tu Rasulullah, mungkin, tapi dia belum mengaku Muhammad sebagai Rasulullah. Akidah tak selesai lagi. Jadi syariat tu tak timbul lagi. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya. Bismillah. Ya. Nasab keturunan Nabi ni banyak. Sayyid, banyak, semua banyak tu ya. Semua tu Al-Aqtas, Al-Jufri, semua tu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, As-Saqaf ya. Tempat kita pun banyak. Tempat kita pun banyak ya. Tempat kita pun banyak ya. Cuma kalau dia semata-mata keturunan Nabi, tapi kalau tak ada takwa tak jadi juga. Kalau dia tak takwa tak jadi juga. Kan? Jadi bukan masalah keturunan Nabi tu. Sebab kita semua ni keturunan Nabi. Kita keturunan Nabi Adam. Tak ada saya. Ya. Sama je dengan keturunan Nabi Muhammad. Kalau dia tak ada takwa tak ada juga. Ya. Jadi masalah dia bukan masalah keturunan Nabi. Masalah dia sudut ketakwaan, masalah dia sudut ilmu. Kalau semata-mata dia keturunan Nabi, kita nak terlalu hormat, terlalu puja sangat, sedangkan tak ada ilmu dan sebagainya, maka kenapa kita tak ambil side-side yang tu? Itu pun keturunan Nabi juga. Jadi kita kena tengok ketakwaan dan sudut ilmu. Sudut ilmu. Kalau tak ada ilmu pun nak buat apa, kita tumbang apa, nak ambil berkat apa, tak ada berkat kan? Kan? Sudut ilmu tu yang penting. Kan? Sumbangan ilmu apa? Apa kitab yang dia tulis, apa pengajaran yang dia boleh ajar, apa hadis yang dia boleh syarahkan, kan? Sanad hadis dia ambil daripada mana, ada ke tak ada benda tu. Itu yang ilmu tu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Taala angkat darjat orang beriman dan darjat orang yang diberikan ilmu. Ya.
Ramai ulama-ulama ya, Syekh Ahmad Raisuni. Ya, Syekh Ahmad Raisuni, ya, dia keturunan Nabi tapi dia tak guna pun, dia tak dakwa pun. Ketua Kesatuan Ulama. Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar, keturunan Nabi. Tak ada lah dia pergi nak dakwa, claim dia keturunan Nabi, ya. Ramai ulama-ulama keturunan Nabi tapi mereka tak menggunakan benda tu untuk mempeloporkan diri mereka sebagai supaya orang hormat sanjung mereka. Tapi mereka berjuang dari sudut medan dakwah, dari sudut ilmu. Dari sudut ilmu. Syekh Ahmad Tayyib dan sebagainya tu. Ada Syekh, apalagi Syekh Masyayikh Syafi'iyah di Al-Azhar tu, kan? Di Arab Saudi pun ramai keturunan Nabi, ya. Ya. Dia semata-mata keturunan Nabi tak apalah. Tapi yang kita nak ambil manfaat dari sudut ilmu. Dari sudut ilmu. Jadi tak payah ni sangatlah. Tak payah ni sangatlah benda-benda yang sebegitu, tak payah ni sangat. Kalau dia ada sumbangan ilmu, alhamdulillah. Kalau tak ada lah. Ya. Allah alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.